Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Baik. Jadi hari ini tuan-tuan, kita ni hujung-hujung minggu ni selalunya apa aktiviti? Aktiviti sebagai seorang trader yang mempunyai wawasan dan matlamat. Apa aktiviti depa? So aktiviti seorang trader ni setiap minggu adalah dia revive ataupun dia tengok balik benda yang dia belajar ataupun benda yang dia tahu di dalam market supaya apa? Supaya trading dia improve setiap minggu. Faham tak? Right? Now, hari ni macam biasa saya daripada mana-mana pun tuan-tuan, saya suka untuk revive benda yang saya tahu. Saya pun ni tak suka buat pala tahu. Jadi kita revive benda yang kita tahu dan kita fokus benda tu sesuai dengan matlamat dan tujuan kita dalam trading. Jadi tujuan dan matlamat saya dalam trading ni, saya nak withdraw. Saya bukan nak grow account, saya bukan nak ni, saya nak withdraw. So bila saya nak withdraw, sebab tu saya dah letakkan apa, saya dah setkan. Tuan-tuan sebelum masuk, sebelum belajar apa semua, saya dah letakkan matlamat untuk kita trade ni supaya kita dapat untung tu apa? Kita dapat untung tu, kita nampak, dan benda yang kita nak atur tu kita boleh buat. Contoh dalam keadaan strategi, pengambilan pips sehari nak berapa pips. Benda tu awal-awal lagi saya telah ajar. Alright, so benda tu lah yang membuatkan hari ni trading saya bagi jadi elok, bagi jadi cantik. Bukan because of teknik. Teknik tu dia nombor dua. Nombor satu adalah sikap dan attitude kita dalam trading. Alright, so hari ni kena jelas lah dalam sehari kita nak berapa pips. Faham tak? Sehari kita kena jelas kita nak berapa pips. Dan teknik apa yang kita nak? Kita nak fokus. So macam saya fokus kepada SB dengan RB. Alright. So antara soalan lazim yang ditanya, bila waktu sesuai nak tanda SB dengan RB ni? Bila waktu sesuai? So kita tengok balik, kita relate balik waktu sesuai untuk trade. Kan saya dah ajak lah dalam webinar, saya bagi tahu dalam kelas-kelas saya sebelum ni, saya bagi tahu waktu yang sesuai untuk trade adalah waktu bila? Waktu bank open. Bila waktu bank open? Waktu pukul 7 pagi, waktu pukul 11 pagi, pukul 4 petang dan pukul 8 malam. Jadi 2 jam sebelum tu kita tandalah decision point. Kita tandalah SB ataupun RB. Alright? Dan bila kita tanda SB ataupun RB tu, sebagai contoh kita ambil for the whole week untuk minggu ni lah. Untuk minggu ni. Ni mula daripada sini sampailah sini. Okey, bermula daripada sini sampailah sini. So kita tanda. Dia keadaan dia duduk macam ni. Betul tak? Keadaan market duduk macam ni. So bila keadaan market duduk macam ni, apa yang kita nak tanda, kita nak tengok ni. Kita nak tengok. Okey, bermula daripada sini ini adalah pukul 7 pagi, candle yang tu. Candle yang merah tu adalah 7 pagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nampak tak? 4. Pukul 4 dia duduk dekat atas. Maksud pukul 4 ni apa? Pukul 4 ni bank open. London open, betul tak? Pukul 4 bank open. Bila dah pukul 4, pukul 5, pukul 6, 2 jam selepas bank open. So bila kita dah pukul 6 tu, kita tengok market main daripada mana? Market main daripada atas. So kita tanda lah. Kita tanda apa? Kita tanda lah resistance before. Nampak? Tu dekat situ. Mana resistance before tu? Dia kata, hak mana Ustaz? Saya tak berapa nampak pun. Tunggu Ustaz, kita tukar macam tu. Buat arrow macam tu. Tu. Inilah resistance before, betul tak? Itulah resistance before. So buka macam tu. Faham? So bila buka macam tu, kita dah belajar lah teori yang kita ni. Bila kita tanda ni, kita ni tak tahu masa depan. Yang kita ada hanya teori yang kita pegang untuk kita praktikkan. So bila candle close dekat bawah, kita kata market dia nak turun. So kita nak tunggu tempat entry. Tempat entry adalah bila dia main test and kita pun entry. Dia main test and kita entry. So sepanjang-panjang hak penurunan ni kita dapat tak? Kita tak dapat. Sebab apa kita tak dapat? Ini kalau hak teknik yang ni kita fokus lah. Sebab apa kita tak dapat? Sebabnya kita tanda ni dia baru main dekat sini. Sebab kita nak test baru entry. Jadi kena apa? Kena sabar. For the whole day sabar. Tapi bila dia test kita entry, masuk, dapat tak 30 pips? Dia masuk, dapat tak 30 pips hari tu? Dalam hari ni, dapat tak? Jawapan dia dapat lah tuan-tuan. Faham tak?
Yang kita nak apa? Kita nak bukannya hak turun banyak-banyak tu. Kita nak target, capai target kita. Dari situ sampai situ 76 pips. Kita nak 30 pips dapat. Lepas tu hak panjang-panjang ni hak tadi tak dapat. Macam mana? Sebab apa tak dapat? Sebab kita tak tahu market nak pergi mana. Yang kita tahu bila dia test baru kita boleh masuk. Barulah kita ada point untuk kita nak cut ataupun kita nak hold that position. Begitulah sebagai seorang trader. Faham tak? So dapat hari yang pertama. So kita pergi hari yang kedua. Ni hari yang kedua ni. Faham? Kita pergi hari yang kedua pula. Dia duduk macam tu keadaan market pada hari yang kedua. Nampak? Okey, bermula daripada mana? Market dia main daripada mana? Dia main start daripada dia turun. Betul ya? So decision point tu kita tanda kat mana? Kita tanda kat sini. Semalam kan? Hak tempat kita tanda tu kan? Okey. So dia turun. So bila start dia turun ni tuan-tuan, bila start dia turun ni, okey, kita nak tengok ni market main daripada mana. Sebab apa? Sebab ni start daripada sini ni. Ni pukul apa? Pukul 7, betul ya? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ni mula daripada sini. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nampak ni pukul 4 Bank London Open. 5, 6. So kita tengok masa pukul 4 tu, masa Bank London Open tu dia duduk macam tu keadaan dia. Betul tak? Keadaan dia duduk macam tu. Kita buka kepada line chart, kita tanda support before. Tanda support before macam tu. Tu. Hak tu support before dia. Lepas tu tukar candlestick, nampak tak dia close atas. Bila dia close atas, dia my test kita masuk. Faham? Bila dia close atas, my test kita pun masuk entry. Nampak? Bila entry ni, target kita 30 pips, kita tengok. Bila kita entry tu kita dapat tak? Dapat 70 pips. Kita nak 30 pips. Tak apa. Ambil ya 30 pips. Betul? So decision point tetap dekat situ. Okey. Ambil 30 pips. So bila dah ambil dah, kekalkan dia dekat situ. Biar pergi dekat dia. So bila dia dah naik, okey, sini pukul 4. 5, 6, 7, 8. Masa pukul 8 market duduk kat mana? Market duduk kat atas. So bila market duduk kat atas macam tu, kita tukar dia pergi sesi malam pula duduk kat atas macam tu. Betul tak? Dia close dekat bawah. Bila dia close kat bawah, kita kata market nak naik ke nak turun? Market nak turun. Market nak turun. So dia test and dia turun. Dia test and turun. Dapat tak berapa pip ni? 30 pips. Every entry dapat tak 30 pip? Dapat Ni 57 pip. Kita nak 30 pip. So hari yang kedua ni kita dapat 2 kali entry. Tapi kena tenang, sabar, relax. Jangan masuk time tak ada setup. Okey, kita pergi pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga, dia duduk keadaan macam tu. Okey. So pukul 8, pukul 7 pagi kan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ni pukul 4. Pukul 4 duduk kat mana? Pukul 4 duduk dekat atas. Buka macam tu, tanda macam tu. Dia duduk macam tu kan. Kita tanda resistance before macam tu. Nampak? Lepas tu candle close bawah. Dia test and kita entry. Dapat tak entry? Dapat lah. Hari yang ketiga dapat tak? Dapat. Nampak? Okey, settle. Hari yang seterusnya. Hari yang ketiga, keempat. Ni hari yang keempat pula. Hari yang keempat. Sama juga. Masa dia tengah turun ni, biar pergi, kita tak tahu market dia nak pergi mana. Yang kita tahu, bila dia dah duduk dekat bawah, kita kira lah jam. Pukul 7, 8, 9, 10, 11. Masa pukul 7 ni, kita akan tanda sebelah dia ni. Tapi waktu tu, price dia tak pergi. Betul tak? So kita tunggu waktu bank open pula. Waktu pukul 4 petang. Nampak? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 dia duduk kat bawah. Still dekat bawah. So bila dia duduk kat bawah, kita akan tanda apa? Kita akan tanda macam tu. Faham tak? Masa ni pukul 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masa pukul 9, pukul 10. Kan? Sorry. Ni tukar kepada line chart. Masa tengok pada pukul 4 ni, nampak? Sini ada support, sebelah dia ada support before. Macam tu.
Nampak? Tu, sebelah dia tu. Ada support before. Tanda support before tu, buka macam ni, market close atas lah, market close atas. Dia main test and kita entry. Faham tak? Dia main test, kita pun entry. Entry lah, masuk. Dapat apa? Mesti dapat punya. Sebab tu, kita kena tenang. Setiap kali kita trade, kita kena tenang dan jelas. Alright? Okay. Dah dapat dah? Tak apa, tenang. Kita tengok keesokannya pula, dia keadaan dia macam mana. Okey, dia duduk macam tu. Ni. Ni pukul 7 kan? Kita tengok lah. Ni pukul 7. 7, 8, 9, 10. Masa pukul 7 tu, masa time pukul 7 tu, kita boleh tanda ada SB ataupun RB masa pukul 7 tu. Masa pukul 7, masa Bank Australia Open, kita boleh tanda ada SB dengan RB, boleh tanda. Nak tanda dekat mana? Tanda sebelah dia, jiran dia. Jiran dia sebelah tu. Betul tak? Jiran dia sebelah tu. Sekiranya kita tanda macam ni, dia duduk macam tu, pada pukul 7, pukul 8 tu, kita tanda jiran sebelah dia, letak macam tu. Pak, nampak? Keadaan bila market close dekat bawah, nampak close kat bawah, test and kita straightly masuk. So inilah yang kita ulang setiap hari. So untuk dapatkan 30 pips dalam market sangat mudah, tapi kena tenang dan dia tak boleh ambil mudah. No? So hopefully dengan ulang kaji yang kita buat ni dapat memantapkan ataupun dapat beri kita panduan untuk memantapkan trading kita pada minggu yang mendatang ni, insya-Allah. Jom, Zuhur pun dah masuk, kita solat dulu, kita doa supaya terang hati, supaya rezeki kita lancar dan dipermudahkan oleh Allah. InsyaAllah tuan-tuan, dalam trading ni tenang, you not alone, together we step. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.